Saudara, bertemu sekali lagi dalam editorial minggu ini. Saya Dilaila Kadir. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita dikejutkan dengan kejadian gempa bumi di Sabah Jumaat 5 Jun 2015 lalu. Kita sepatutnya sudah bersedia bagi menghadapi malapetaka itu. Ini kerana kajian saintifik sudah menemukan kebarangkalian gempa bumi sederhana berukuran 6 skala Richter boleh berlaku di Malaysia. Kajian itu menyebut Ranau, Kundasang dan Lahad Datu berpotensi mengalami gempa bumi berkenaan. Ramalan itu dibuat pada bulan Disember 2014 lalu pada Seminar Kebangsaan Gempa Bumi dan Tsunami Anjuran Jabatan Meteorologi Malaysia. Malangnya tiada pihak ambil peduli hinggalah dikejutkan dengan gempa bumi 6.0 Richter berpusat di Ranau, Sabah itu. Editorial mendapatkan pakar berkenaan Profesor Dr. Felix Tongkol dari Universiti Malaysia Sabah. Lari! Kebarangkalian Malaysia dilanda gempa bumi pada masa hadapan, sungguh pun negara ini terletak di luar kawasan lingkaran Asia-Pasifik tidak boleh dipandang remeh. Profesor Felix ialah pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah. Beliau seorang pakar geologi. Gempa bumi berkekuatan sederhana itu diramal berlaku di beberapa kawasan tertentu sahaja dan bukan di seluruh negara. Dan gegaran-gegaran ini sebenarnya berlaku di sekitar kawasan Ranau dan ada yang mendekati dengan kawasan-kawasan Kota Belud dan sampai ke Tuaran. Ya. Bagaimanapun, gegaran-gegaran ini adalah sangat kecil, yaitu sekitar 1.6 hingga 4.3 dari segi skala Richter dia lah. So, walaupun dia kecil-kecil, tetapi kalau berterusan boleh juga membawa mungkin bahaya lah. Jadi kita jangka bahwa gegaran ini mungkin gegaran susulan lah, mungkin akan berterusan mungkin beberapa hari lagi lah. Ini adalah kerana apa yang berlaku ialah selepas satu gegaran yang besar seperti yang berlaku semalam, permukaan bumi ataupun plate bumi ini terus cuba untuk menyesuaikan diri semula lah. Dia mau stabilkan diri semula. Jadi dia akan menghasilkan beberapa gegaran-gegaran yang kecil ni. Gegaran pada tahap 6 skala Richter itu sudah cukup untuk merosakkan bangunan dan harta benda, malah mengancam nyawa. Antara kawasan berpotensi mengalami gempa bumi ialah sebuah kawasan terkenal di Pahang. Gempa bumi paling kuat direkodkan di Malaysia setakat ini ialah gempa bumi sederhana berkekuatan 6.2 skala Richter di Lahad Datu, Sabah pada 1976 yang mengakibatkan banyak harta benda rosak serta bangunan retak. Malaysia mengalami 8 gegaran akibat 22 gempa bumi kuat di Indonesia sepanjang tahun 2012. Kedudukan Malaysia yang berjiran dengan negara di zon lingkaran gempa bumi menyebabkan Malaysia turut tidak terkecuali daripada terpalit sama merasai gegaran gempa bumi. Jadi, oleh kerana kedudukan Sabah ini yang dekat dengan ini lingkaran ini ataupun kita panggil sebagai jalur yang aktif ini, maka disitulah kita dah heran kenapa Sabah ini juga mendapat sedikitlah. Dia punya macam kiralah tempias-tempias lah itu kan, atau kena besar-besar lah. Maksudnya itu kesan-kesan sampingan daripada aktiviti yang di Filipina dan begitu juga dengan Indonesia ini. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, namun kebanyakannya adalah kecil dan tidak menyebabkan apa-apa kerosakan. Gempa bumi kecil pula boleh berlaku sama ada sebelum atau selepas gempa bumi besar tersebut. Ia dipanggil gempa susulan. Ahli seismologi mengkaji bahagian gempa bumi seperti geseran pada garisan memanjang yang mengakibatkan gempa bumi, sebarang pergerakan yang berlaku pada permukaan bumi, cara tenaga bergerak dari dalam bumi ke permukaan bumi
dan cara tenaga ini menyebabkan kemusnahan. Dengan mengkaji bahagian dan proses pembentukan gempa bumi, ahli seismologi mengetahui kesan dan cara meramal malapetaka alam yang ditakuti itu. Apa yang berlaku ialah selepas dia melepaskan tenaga, contohnya macam semalam itu, dan beberapa lagi gempa susulan, selepas itu dia diam sudah. Nah, apa yang berlaku ialah ini pergerakan plate tidak berhenti. Selagi tidak sebab dia berhenti, dia tidak akan berhenti, dia akan terus. Ini satu pergi sini, ini satu pergi sana, jadi dia akan mempat dan kita akan mendapati bahwa berkumpul lagi tenaga. Jadi dia memerlukan beberapa masa untuk mengumpulkan itu. Bila dia sudah berkumpul lagi, contohnya ini kita punya sesar tu, bila dia berkumpul lagi, dia simpan, pum, gempa bumi lagi. Terus diam lagi, tunggu lagi beberapa puluh tahun, termasuk pum lagi. Jadi dia simpan tenaga itu. Jadi semua ini sebenarnya ialah macam berkitar. Ada tempat tertentu di mana kitaran ini pendek. Ada tempat tertentu di mana 50 tahun baru dia berlaku. Ada yang 100 tahun baru berlaku. Jadi ini macam di sekurang-kurangnya di Ranau, kita punya data gempa bumi sangat pendek. Jadi kita tidak boleh meramal sangatlah. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerosakan dan kehilangan nyawa yang banyak melalui beberapa cara, termasuk retakan pecah, fault rupture, gerakan bumi, gegaran, banjir disebabkan oleh tsunami. Empangan pecah, pelbagai jenis kerosakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun. Sejarah gempa bumi besar pada abad ke-20 dan 21 dicatatkan di Sumatera pada 11 April 2012 yang menyebabkan tsunami. Gempa bumi di Jepun, 373 km dari Tokyo, berskala 9.0 skala Richter menimbulkan gelombang tsunami. 27 Februari 2010, gempa bumi di Chili dengan 8.8 skala Richter mengakibatkan tsunami menyeberangi lautan Pasifik yang menjangkau hingga Australia, Kepulauan Hawaii, negara-negara kepulauan di Pasifik. 12 Januari 2010, gempa bumi Haiti 7.0 skala Richter dengan 230,000 orang maut. Bumi di San Francisco pada tahun 1906. Kemudian kita ada plate di bahagian timur itu ialah dipanggil sebagai plate Filipina Pasifik. Kemudian di selatan kita ada plate Australia. Jadi tiga plate ini berinteraksi. Ya, bila mereka berinteraksi ini, mereka akan menghasilkan gegaran-gegaran tertentu. Dan untuk makluman, plate Filipina dan Pasifik ini sedang bergerak ke barat. Dia sedang bergerak ke barat. Of course dia bergerak bukan laju sangat pun. Dia ialah sekitar 10 cm per tahun. 10 cm. Australia pula bergerak ke utara. Jadi kita ada macam sini ini ialah Pasifik dengan Filipina bergerak begini. Di selatan pula, katakanlah di sana utara lah. Di selatan pula ialah Australia. Dan di sini kita punya. Jadi diorang ini bertembung sana. Jadi apa yang berlaku ialah kawasan kita ini tertekan. Gempa bumi yang melanda Sabah harus dijadikan pedoman bagi menghadapi kemungkinan di masa depan. Penduduk seharusnya diberikan pengetahuan seluas-luasnya bagi menghadapi situasi cemas berkenaan. Jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila terasa ada lagi gegaran, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak buku, almari dan tingkap berkaca. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding dan sebagainya. Bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, pusat jana kuasa, pohon yang tinggi dan sebagainya. Bila berada di dalam kawasan terbuka, jangan panik dan jangan berlari keluar kerana kemungkinan dipenuhi orang ramai. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, almari, tingkap kaca dan sebagainya. Bila sedang berada dalam kenderaan, segera hentikan di tempat yang terbuka.
bila sedang berada di pusat beli belah, pawagam, jangan gunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga kecemasan. Yang penting selamatkan diri anda dahulu, bukan harta benda. Sekian editorial malam ini, saya Dilaila Kadir. Selamat malam.